Okey, selamat pagi. So kita mulalah, okey. Yang lain tu mungkin tak tahulah apa jadi kat mereka yang lain. Okey, so kita masuk subtopik baru, okey, iaitu subtopik 4.2, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Dalam bab ini, okay, apa yang kamu patut tahu, okay, sepatutnya bab ini memerlukan eksperimen, bukan bab inilah, topik ini sebenarnya memerlukan eksperimen, okay. Tapi sebabkan kita tak boleh nak buat eksperimen, so saya akan terangkanlah apa yang berlaku, okay. Cara-cara, prosedur dia apa semua tu saya akan terangkanlah. Okay. Terdapat 4.2 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay. Kita refresh balik kadar tindak balas ni apa. So kalau kita ingat balik kadar tindak balas ini, okay, dia boleh cepat, dia boleh lambat. Jadi kita akan tengok kat sini apa faktor, okay, yang lebih spesifiknya, apa faktor yang boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Okay. Yang pertama kita ada suhu, okey. Yang kedua kita ada mangkin, okey. Apa itu mangkin nanti kita tengoklah apa itu mangkin. Yang ketiga kita ada kepekatan, yang keempat kita ada tekanan, okey. Okey, di mana tekanan ini dia akan melibatkan dalam keadaan gas lah, okey. Yang akan melibatkan eksperimen dalam keadaan gas, okey. Yang kelima adalah saiz. So kelima-lima ini memang kamu kena hafal, okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, suhu, mangkin, kepekatan, tekanan dan juga saiz. Okey, ada lima, okey. Suhu, mangkin, kepekatan, tekanan dan juga saiz. Okey. So, rajah, okey, apa ni? Okey, kita tengok nombor 1. Okey, yang nombor 1 sampai 5 ini, okey, yang ini diterangkan macam mana faktor-faktor ini mempercepatkan kadar tindak balas. Okey. So, nombor 1, apabila suhu bahan tindak balas meningkat, okay, ingat bahan tindak balas tu adalah yang sebelum anak panah, yang ada persamaan perkataan tu yang sebelum anak panah itu adalah bahan tindak balas. Okay. Apabila suhu bahan tindak balas meningkat, okay, kadar tindak balas juga akan meningkat. Okay. Maksudnya bahan tindak balas itu akan berkurang dengan cepat, okay, manakala hasil tindak balas itu akan meningkat dengan cepat. Ingat baliklah yang kita belajar hari Isnin hari itu. Okay, nombor 2, apabila mangkin digunakan dalam satu tindak balas, so kadar tindak balas tersebut akan meningkat. Okay, jadi jika kita menggunakan mangkin, okay, so kadar tindak balas juga akan meningkat. Okay, mangkin ni fungsi je, kalau soalan tanyalah apakah fungsi mangkin. Okay, mangkin ini berfungsi untuk meningkatkan kadar tindak balas, okay, tanpa mengganggu hasil tindak balas. Okay, maksudnya mangkin ni kalau kamu masukkan dia dalam satu eksperimen, masukkan dalam satu eksperimen, okay, hasil eksperimen itu tidak akan berubah, dia tetap sama. Tapi apa yang berubah adalah dia punya kecepatan tindak balas itu. Okay, saya rasa kamu ada belajar dulu mungkin dalam form 4. Saya tak sure lah sebab saya tak tengok lagi buku teks form 4 KBSM Science, okay. Saya rasa sepatutnya ada lah, kalau ikut KBSM dulu ada. Form 4 pun dah belajar dah sedikit pasal mungkin. Okay, contohnya kalaulah eksperimen ini untuk mendapatkan hasil tindak balas ambil masa 5 minit. Okay, so kalau kita mungkin kita letakkan mungkin masa yang diambil tu jadi 1 minit saja. So dia lebih cepat lah. Tapi hasilnya masih lagi sama. Okay. Nombor 3, apabila tekanan meningkat, okay, kadar tindak balas dengan bahan tindak balas dalam keadaan gas juga akan meningkat. Okay, so tekanan ini dia lebih spesifik untuk tindak balas yang menggunakan gas. Okay, yang menggunakan gas, kita cakap dekat sini dah. Okay, so kalau tekanan meningkat, kadar tindak balas juga akan meningkat. Okay, nombor 3 saya tak ni. Nombor 3, apabila kepekatan bahan meningkat, okay, kadar tindak balas juga meningkat. So kepekatan bertambah, kadar tindak balas pun akan bertambah. Okay, last kali 5, apabila saiz bahan tindak balas berkurang, okay, apabila saiz bahan tindak balas berkurang,
Okey, kadar tindak balas meningkat. Okey, kat sini apa yang lain sikit adalah kehadiran makin, okey, dengan saiz. Okey. Yang lain semua meningkat, meningkat. Okey, suhu meningkat, kadar tindak balas meningkat. Kepekatan meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Tekanan meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Okey, tapi kalau makin, ada makin, kadar tindak balas meningkat. Okey, manakala kalau saiz kecil, okey, kadar tindak balas meningkat. Okey. Yang saiz kecil ni kita boleh ambil analogi macam kita memasak. Okey, kalau kita macam kita memasak. Okey. Kamu ada seketul ayam, okey. Kamu ada lagi satu lagi, kiranya 1 kilo, 1 kilo, 500 lah. Kamu ada 500 gram ayam yang seketul tu, okey. Dalam pada masa yang sama, kamu ada juga 500 gram ayam tapi yang telah dicincang. Kamu beli yang Ramly punya ke apa pun jenama tu lah, yang telah dicincang. Okey, kamu goreng dua-dua. Okey, kamu akan goreng dua-dua. Okey, kamu akan dapati ayam yang 500 gram yang seketul tu, okey, akan ambil masa yang lama untuk masak. Okey, berbanding dengan ayam yang telah kamu cincangkan tadi. Bila cincang tu maksudnya halus lah. Saiz dia jadi kecil. Okey, tapi jisim dia masih sama iaitu 500 gram. Okey. So, kamu dapati ayam yang telah dicincang tu akan masak dengan lebih cepat. Jadi, ini menunjukkan ini adalah kadar tindak balas lah. Okey. Di mana kalau saiz itu besar, okey, kadar tindak balas akan jadi lambat. Okey, akan jadi slow. Kalau ayam itu saiz itu kecil, okey, ayam cincang tadi, okey, kadar tindak balasnya akan meningkat. Okey, disebabkan saiznya sudah kecil. Okey. Faham dekat sini? Faham. Faham ya? Okey. So, secara apa kalau ikutkan dah habis lah. Sebenarnya ini saja yang kamu kena tahu. Okey. So, tapi kita tengoklah eksperimen dia. Okey, eksperimen dia pun kamu kena tahu. Kalau untuk pengetahuan kamu, macam saya cakap hari tu, ini merupakan dulu subjek kimia lah. Belajar, sains tak belajar dulu yang ni. Ini adalah bab baru. So, dikatakan sini eksperimen 4.1. Okey, tujuannya adalah untuk mengkaji kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Okey, so kita tengok. Sekejap ya. Aduh, laptop saya ni hang pula. Okey. So, tujuannya untuk mengkaji kesan suhu. So, kesan suhu dengan kadar tindak balas. Okey. So, suhu ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. So, biasa saya guna MV lah. Okey. Biasa saya guna MV. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, bahasa Inggerisnya manipulated variables. Okey. Manakala kadar tindak balas ini adalah RV. Okey. Kadar tindak balas ni adalah RV. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So, bahasa Inggerisnya responding variables lah. Okey, so suhu adalah MV, kadar tindak balas adalah RV. So, apa yang berlaku kat sini adalah kita nak tengok apa berlaku pada kadar tindak balas, apa yang berlaku pada pemboleh ubah dimanipulasi bila suhu ini, okey, pemboleh ubah dimanipulasi ni kita ubah-ubah. Okey, so itu penyataan masalah lah bagaimana suhu bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. So, hipotesisnya adalah semakin tinggi suhu bahan, okey, semakin tinggi kadar tindak balas. Itu kita belajar yang ke atas ni lah. Okey. Yang dimanipulasikan adalah suhu larutan natrium thiosulfat. Okey. Larutan natrium thiosulfat ni bahan kimia lah. Okey. Bergerak balas, okey, masa yang diambil untuk tanda X itu tidak kelihatan. Okey. Dimalarkan adalah kepekatan dan isi padu larutan natrium thiosulfat. Okay, kepekatannya kita malarkan dengan isi padu, sama juga kepekatan dan isi padu asid sulfurik dan juga saiz kelalangkun. Okay. So, biasa dimalarkan ni kalau dalam exam biasanya kamu nyatakan salah satu pun dah cukup dah. Okay. Dalam bab subtopik ini senang lah. Okay. Dalam subtopik ini senang sebab kalau kamu nak kaji suhu, okay, kalau kamu nak kaji suhu,
So, suhu ni dimanipulasi. So, kepekatan ini kamu boleh malarkan ataupun saiz ini kamu boleh malarkan. Okay, boleh pilih lah mana-mana kamu nak. Okay. So, bahannya adalah pakai sini larutan natrium thiosulfat, okay, asid sulfurik dan juga kertas putih dengan tanda X. Okay. So, radasnya kat ni lah. Okay, kelalangkung sampailah ke kasar dawai. Okay. Prosedurnya. Okay. Sukat dan tuang 50 cm padu larutan thiosulfat ke dalam kelalangkung yang bersih dan kering dengan menggunakan silinder penyukat. Okey, mula-mula kamu sukat, okey. Kemudian kamu tuang natrium thiosulfat ini di dalam kelalangkung seperti dalam Rajah 4.1 inilah. Okey. Biarkan larutan selama 5 minit. Okey. Sukat dan catatkan suhu larutan natrium thiosulfat dalam jadual yang disediakan. Okey. Lepas 5 minit, okey, kamu sukat berapa suhu dia. Okey, kamu sukat berapa suhu dia. Kenapa kita tunggu 5 minit? Supaya biar larutan thiosulfat ini berada dalam suhu bilik lah. Okey, biar lama-lama, okey, supaya semua dia punya suhu dia dengan persekitaran adalah sama. Okey, ini kita nak kaji untuk suhu bilik lah. Okey, letakkan kelalangkung di tanda X pada kertas putih. Okay, kemudian dia kata kat sini, okay, sukat dan tuang 5 cm padu asid sulfurik dengan cepatnya ke dalam larutan thiosulfat. Okay, mulakan jam randik secara serentak. Perhatikan tanda X dari atas kelalangkung. Okay, so kat sini kita boleh nampak lah sebenarnya apa yang dia nak buat. Okay, so apabila asid sulfurik ni kamu campurkan ke dalam ini, ke dalam kelalangkung ini, so kamu kena goncangkan. Okay, kamu kena goncang, kena pusing dia lah. Okay, kena pusing. Kamu jangan goncang macam kamu goncang botol tu. Okay, kamu kena pusing. Kamu kena pegang dia punya mulut ini, kamu kena pusing. Okay, so apa yang akan berlaku adalah asid sulfurik ini akan bertindak balas dengan natrium thiosulfat. Okay, di mana dia akan menghasilkan larutan yang keruh. Okay, larutan yang keruh. Okay, maksudnya apa yang dia tengok adalah masa yang diambil untuk tanda X ini tidak kelihatan. Okey, seperti gambar tengok nombor 7. Hentikan jam randik sebaik saja tanda X pada kertas putih tidak kelihatan. So, pusing sampailah dia keruh. Bila keruh, tanda X ini tidak lagi kelihatan. Okey. Catat masa yang diambil dalam jadual dan hitung nilai 1 per masa. Okey, 1 per masa. So, jam randik unitnya adalah saat. Okey. Contohlah kalau dia ambil masa 1 minit. So, maksudnya 60 saat. So, kamu catat 60 saat, kemudian kamu kira 1 bahagi 60 dapat berapa. Okay, lebih kurang macam itulah dalam eksperimen ini. Okay, kemudian apa yang terjadi? Okay, ulang langkah 1 hingga 8. So, repeat balik yang panjang, yang banyak tadi dengan menggantikan larutan thiosulfat pada suhu bilik. Okay, larutan thiosulfat suhu bilik yang tadilah. Okay, eksperimen yang langkah 1 hingga 8 tadi. Okay, dengan larutan natrium thiosulfat yang dipanaskan dengan suhu 35, 40, 45 dan 50. Okey, kalau kita kamu tengok kat sini, kamu kena repeat sebanyak 4 kali. Okey, kamu kena repeat sebanyak 4 kali. Okey. So, sampailah tanda X itu tidak kelihatan. Okey. So, ini adalah dia punya jadual. Okey, dia adalah jadual. So, suhu bilik, berapa masa dia, 35 berapa, 40 berapa, 45 berapa, 50 darjah pun berapa. Okey. Okey, so kat sini kamu rasa mana yang paling cepat? Okey, masa mana yang paling cepat? Masa suhu mana masanya paling singkat untuk tanda X tidak kelihatan? Suhu bilik ke, 35 ke, 40 ke, 45 ke, 50? Okey, jawab. Masa 40? Masa yang mana? Okey, suhu yang mana yang masa yang untuk tanda S tu tidak kelihatan akan apa? Lebih singkat lah kiranya, masanya adalah pendek. 50. 50. Okey, pandai, bagus ya. Okey, 50 bagus ya. Okey, so kalau suhu tu tinggi, kadar tindak balasnya adalah cepat. So bila kadar tindak balasnya cepat, okey, masa yang diambil untuk tanda S itu tidak kelihatan adalah singkat. Okey.
Okey. So kat sini dia kata adakah hipotesis diterima? Okey, terimalah. Okey. So dia kata sini. Pelukkan graf suhu melawan masa dengan graf suhu melawan 1 per masa. Okey. Kalau dia kata graf suhu melawan masa ni maksudnya paksi X adalah, paksi Y adalah suhu, paksi X adalah masa. Ni pun sama jugalah. So adakah hipotesis diterima? Diterima. Okey, apa kesimpulan eksperimen? Okey, nyatakan baliklah. Okey. Semakin bertambah suhu, nyatakan balik hipotesis tadi pun boleh, tak ada masalah saya rasa. Okey. Nombor 1, nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, suhu lah dalam kes ini, suhu. Bagaimanakah faktor tersebut mempengaruhi kadar tindak balas? Okey. So, bagaimanakah faktor tersebut mempengaruhi kadar tindak balas? Okey, dia tak explain. Okey, jadi saya explain lah di kat atas. Okey. So, apa yang berlaku sebenarnya, okey, untuk suatu kiranya kita anggap dalam kelas kamu ada 34 orang kan misalnya kan. So kita anggap dalam kelas kamu ada 34 orang. Okey. Jadi apabila dipanaskan, okey, kita anggap kawan kamu, setiap seorang daripada kamu itu adalah molekul. Okey, adalah molekul bahan kimia. Okey, adalah molekul bahan kimia. Okey. So untuk bahan kimia ini bertindak balas, dia perlu berlanggar. Okey, dia perlu berlanggar dengan bahan kimia yang lain. Okey, bila dia berlanggar baru dia akan membentuk hasil tindak balas. Kini ada dua bahan tindak balas. Okey, dua bahan tindak balas tu perlu berlanggar. Okey, bila berlanggar dia akan menghasilkan hasil tindak balas. So kita assume kelas kamu 4E, okey, 34 orang ini adalah bahan tindak balas A. Okey, kita assume yang 5F kelas sebelah kamu tu bahan tindak balas B. So, kita campurkan dua-dua dalam satu kelas. So, kemudian kita bakar kelas tu. Apa yang berlaku adalah, of course, kamu akan lari, betul tak? Kita bakar kelas tu tapi kita tutup kunci kelas tu, kita bakar. Kiranya dalam kelas kamu tu ada 5F, ada 5E. Okay? So, apa yang berlaku adalah, of course, kamu akan berlari kan? So, bila kamu berlari, so kamu akan berlanggar dengan macam-macam. Okay? Kamu akan berlanggar dengan, mungkin kamu akan berlanggar kelas 5F, mungkin kamu akan berlanggar kelas 5E. Okay? So, tapi apa yang berlaku, kamu akan kerap lagi berlanggar. Okey, itu yang menyebabkan bila suhu meningkat, kadar tindak balas juga akan meningkat. Okey. Okey, dia kata bila suhu meningkat, bila suhu bertambah, dia meningkatkan, kita panggil sebagai pelanggaran lah. Okey, kita sebut pelanggaran. Dia meningkatkan kadar pelanggaran antara bahan tindak balas. Okey, itu dia punya cara lah. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, nyatakan definisi secara operasi bagi kadar tindak balas. Okey, so definisi secara operasi ni adalah wajib kamu tahu jawab. Okey, tapi biasanya ini adalah soalan paling susah lah. Pelajar paling susah nak jawab soalan ini. Okey, definisi secara operasi. Okey, so definisi secara operasi ni dia ada kata syarat. Okey, macam mana kamu nak jawab. Okey, kalau kamu jawab macam itu saja baru betul. Okey, so kalau dia tanya definisi secara operasi kadar tindak balas, so perkataan pertama kamu mesti tulis adalah kadar tindak balas. Okey, mesti tulis kadar tindak balas ialah apa. Okey, sebagai contoh kalau kata apakah definisi secara operasi Kong, jadi kamu kena tulis Kong ialah apa. Kalau kamu tulis kalau soalan tanya definisi secara operasi bagi Kong, kamu tulis lelaki contohnya. Untuk Kong kan, lelaki, kamu tak tulis pun Kong ialah lelaki. So jawapan kamu adalah salah. Kamu mesti tulis, wajib tulis ini. Okey, wajib tulis apa yang kamu nak bagi tahu. So kadar tindak balas ialah, kamu kena tengok dia punya apa kita panggil ni, pemerhatian lah. Dalam kes ni pemerhatian ni dalam jadual lah. Okey, pemerhatiannya dalam jadual. Okey, kadar tindak balas ialah keadaan di mana apabila suhu 50 darjah Celsius, okey, masa yang diambil untuk S dah kelihatan, bagi tahu berapa saat kat sini. Okey, bagi tahu berapa saat. Okey, so definisi secara operasi nantilah kita akan cover nanti bila dah boleh bersemuka. Okey, sebab agak susah sikit soalan ni. Soalan yang definisi secara operasi. Okey. So kita tengok eksperimen 4.2. So tadi adalah
suhu, kita tengok kat sekarang ni adalah kepekatan. Okey, kepekatan. Okey, nak kaji kesan kepekatan terhadap kadar tindak balas. Okey, macam biasalah. Okey, kepekatan ini adalah MV dimanipulasi. Okey, kadar tindak balas ini adalah RV. Okey. Okay, so tadi pun sama juga, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okay, so dimanipulasi adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat. Okay, pembuluh ubah bergerak balas dia adalah masa yang diambil untuk tanda X ini tidak kelihatan. Okay, itu adalah pembuluh ubah bergerak balas dia. Okay, yang dimalarkan, okay, isi padu larutan natrium tiosulfat, kepekatan dan isi padu asid sulfurik dan juga saiz kelalang kon. Kalau kamu tak nak pening kepala, ikut cara saya cakap tadi. Okay, kalau dah kaji kepekatan, so yang dimalarkan kamu boleh pilih suhu. So pilih suhu lah. Okay, suhu larutan natrium tiosulfat pun betul juga. Okay, tak salah. Okay, so bahan itu bahan dia dengan dia punya radas. Okay, bahan kat sini kita boleh nampak lah. Okay, larutan natrium tiosulfat ni ada banyak kepekatan, 0.2, 0.16, 0.12, 0.08, 0.04. So kita tengok ada 5 semuanya. Ada 5 kepekatan lah. Maksudnya eksperimen ni lepas kamu buat sekali, kamu kena repeat 4 kali. Okay, kalau buat eksperimen mesti kena repeat 4 kali sebab kamu nak buat graf. Okay, nak buat graf perlu sekurang-kurangnya 5 titik. Okay, so prosedur saya kita go through biasa saja sebab prosedurnya masih sama macam yang tadi. Okay, cuma bezanya, okay, yang first step dia adalah kita guna kepekatan 0.2. Okay, larutan natrium tiosulfatnya adalah 0.2. Kepekatan adalah 0.2 mol per desimeter. Okay, 0.2 mol desimeter kuasa negatif 3. Okay, ini adalah unit kepekatan. Okay, itu adalah unit kepekatan. So, benda yang sama. Lepas tu ada asid sulfurik. Okay, ada 5 cm padu asid sulfurik. Okay, dia masukkan ke dalam larutan tiosulfat yang mempunyai kepekatan 0.2. So, dia goncangkan juga. Goyangkan. Dia goyang-goyangkan sampailah tanda S itu tidak kelihatan. So, stop jam randik. Okay. Lepas stop jam randik, rekod jam masa yang diambil tu dalam jadual, kemudian kira 1 per masa. Macam tadi jugalah. Kalau masa yang diambilnya 2 minit, so maksudnya 120 saat. Jadi bahagilah 1 bahagi 120 saat. Okay. So, next step, okay, langkah terakhir adalah kamu ulang balik eksperimen ini dengan menggunakan 0.16, 0.12, 0.08 dan 0.04. Okey, kepekatan dia. Okey, so jadual pun sama macam tadi. Okey, so kalau yang ini, okey, kepekatan yang mana, soalan saya, kepekatan yang mana akan mengambil masa yang singkat untuk tanda X tidak kelihatan. Okay. Kepekatan yang mana akan mengambil masa yang singkat supaya tanda X tidak kelihatan. Yang mana? 0.20. Berapa? 0.20. 0.20. Okay, bagus ya. 0.20 sebab 0.20 itu mempunyai kepekatan yang tinggi. Jadi, untuk tanda X itu hilang adalah lebih cepat lah. Okay, sorry, bukan hilang lah. Tidak nampak. Okay, adalah lebih cepat. Okay, so pun sama kena lukis graf. So, apakah hipotesis diterima? Diterima. Okay. Nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, dalam eksperimen ini, faktornya adalah kepekatan lah. Okay. Manakah faktor tersebut mempengaruhi kadar tindak balas? Okay, konsepnya sama macam tadi. Okay, dia meningkatkan kadar pelanggaran antara bahan tindak balas. Okay, cumanya dalam kes ini, macam tadi juga kita anggap 5A, 5F itu dua-duanya adalah bahan yang berbeza. Okay, adalah bahan tindak balas yang berbeza. Kita campurkan. Okay, kita campurkan dalam satu kelas, tapi kali ini kelas ni kepekatan kan. Okay, so dalam kes ini kita campurkan juga, cuma
bilangan pelajar itu kita kurangkan. Okey, bilangan pelajar itu kita kurangkan. Kita kurangkan pelajar 5E misalnya. Okey. Kita kurangkan sedikit. So apa yang berlaku? So pelanggaran pun jadi sedikit lah. Itu maksud dia. Okey. Dia punya untuk faktor tersebut macam mana dia mempengaruhi, sebenarnya semuanya adalah sama. Dia meningkatkan kadar dia meningkatkan kadar pelanggaran. Okey. Konsep kat sini kamu kena faham, untuk suatu tindak balas itu berlaku untuk menghasilkan hasil tindak balas, okey, bahan tindak balas itu mesti berlanggar. Okey, cara nak meningkatkan cara meningkatkan pelanggaran hasil tindak balas, cara meningkatkan bahan tindak balas itu untuk berlanggar adalah dengan 5 tadi itulah. Okey, saiz, tekanan, apa kita panggil lagi? Isi padu ada ke tadi? 5 inilah. Okey, kepekatan. Okey, konsep kesemua 5 ni masih sama. Dia meningkatkan kadar pelanggaran. Okey, suhu, kepekatan, saiz, makin dan juga tekanan. Okey. So kita tengok yang seterusnya, eksperimen 4.3. Okey, eksperimen 4.3. Okey, yang ini kesan saiz. Okey, kesan saiz terhadap kadar tindak balas. Jadi saiz ini adalah MV. Kadar tindak balas itu adalah RV lah. Okey, dia guna ini eksperimen yang lain. Ini adalah eksperimen yang lain. Okey, eksperimen lain. Okey, tak sama macam yang tadi, guna natrium thiosulfide. Okey, so dia kata kat sini semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, yang saya cakap ya, daging cincang masak lebih cepat. Okey, dimanipulasi adalah saiz marmar. Okey, bergerak balas adalah masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Okey, so kat sini kita nak kumpul gas sebanyak 30 cm. So kita akan tengoklah masa yang diambil berapa lama. Okey, yang dimalangkan adalah suhu, jisim marmar, kepekatan dan isi padu asid hidroklorik. So mana-manalah. Okey, nak senang macam saya cakap tadi. Okey, kalau dah ada satu, so pilih lagi antara 4 itu. Okey, 4 lah, 3, 2 lagi. Mana kamu nak malarkan. Okey, bahannya ada cebisan marmar hancur bersaiz kecil. Okey, dan ketulan marmar bersaiz besar. So ada 2 saja marmar. Satu yang saiznya kecil, satu lagi saiz yang besar. Okey, dan asid hidroklorik 0.1 mol. Okey. So ini adalah dia punya radas, kelangkung, sila penyukat, penyumbat getah dengan salur penghantar, okey, biuret, besin, neraca elektronik, kaki elektrik dengan pengapit dan juga jam randik. Okey, ini adalah dia punya susunan radas. Okay, isi biuret dan besin dengan air. Okay, cara macam mana kamu nak isi biuret ini dengan air, dengan besin ini? Okay, first kali kamu kena isi besin ini dengan air. Okay, besin ni dah penuh dengan air, kamu isi pula biuret ini dengan air juga. Okay, make sure ini dia punya kunci kat sini. Ini kunci dia, kamu make sure kamu tutup lah. Okay, so kamu isi penuh. Okay, ataupun tak penuh ikut suka lah. Okay, biasanya kita isi penuh lah supaya untuk memudahkan kita punya pengiraan. Okay, so isi penuh kemudian kamu terlangkupkan dia. Okay, kamu terlangkupkan di dalam air. Dalam besin yang ada air ni lah. So kamu akan dapat macam ini. Okay, dan apitkan biuret secara menegak dengan menggunakan kaki retort. So apitkan biuret ini dengan kaki retort. Ini kaki retort. Okay. Nombor 2, selaraskan aras air di dalam biuret. Okay, perhatikan dan catat bacaan awal biuret V0. Okay, kita panggil ini sebagai V0. Yang V ada kosong ini kita panggil sebagai V0. Okay, NaUGHT tak silap saya. Okay, V0. Okay, selaraskan aras air di dalam biuret dan baca bacaan awal biuret V0. So macam mana selaraskan? Kunci ni lah. Okay, kamu guna kunci ni. Okay, kamu keluarkan sedikit, masukkan sedikit udara, so paras air itu akan turun. Okay, kemudian sukat 40 cm padu asid hidroklorik cair dengan menggunakan silinder penyukat. Tuangkan asid yang disukat ke dalam sebuah kelalangkung yang bersih dan kering. So ambil asid hidroklorik, tuang dalam kelalangkung yang kering. Okay, kemudian timbang 2 gram ketulan. So ambil ketulan marmar tadi 2 gram dengan menggunakan neraca elektronik. Okay,
So timbang 2 gram, kemudian masukkan 2 gram keluaran 2 gram ketulan marmar tadi ke dalam kelalang kun lah. Okey, ke dalam kelalang kun. Okey, lepas letak tu kamu kena terus tutup. So eksperimen ni macam susah lah kalau kamu seorang, kamu kena at least ada 2 orang. Okey, seorang buat yang ini, masukkan apa marmar tu, tempat seorang marmar tu ada seorang lagi terus kena masukkan. Terus kena tutup dengan inilah apa kita panggil gabus. Okey. Tutup kelalang kun serta-merta menggunakan penyumbang getah dengan salur penghantar. Okey. So ada salur penghantar kat sini. Kemudian mulakan jam randik. Okey. So salur penghantar itu mesti masuk dalam biuret. Okey. Sebab apa? Sebab ketulan marmar ini nanti akan bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, dia akan menghasilkan gas. So gas ini akan masuk melalui saluran marmar, okey, salur penghantar. Okey, di mana salur penghantar ini dihubungkan pada biuret kan. So kamu akan nampak hujung ni akan keluar buih. So gas telah terkumpul lah. So ambil masa okey, 30 ambil masa untuk 30 cm padu gas itu terkumpul dalam biuret. Okey, kalau kamu buat V0 ini kosong, okey, baca awal dia kosong. So senanglah kamu tunggu sampai 30, okey dah stop. Okey, kalau tak kamu kena kira lah. Okey, 30 cm tu berapa banyak, berapa nombor dia dekat sini. Okey, hentikan jam randik dan perhatikan dan catat bacaan jam randik. Okey, ulang eksperimen ini masih lagi yang sama. Okey. Apa yang kamu kena ubah, ketulan marmar ini kamu ubah kepada ketulan marmar yang saiznya lebih kecil. Okey. Tapi masih lagi gunakan gisim yang sama iaitu 2 gram. Okay, so kita perhatikanlah mana lebih cepat. Okay, so kat sini, masa mana yang lebih cepat? Ketulan marmar saiz besar ke cebisan marmar saiz kecil? Cebisan marmar yang bersaiz kecil. Okay, bagus. Cebisan marmar yang saiznya lebih kecil. Okay, kalau mungkin ketulan yang marmar saiz besar ni mungkin ambil masa 2 minit. Okay, ataupun 120 saat, 2 minit 120 saat. Okay, so cebisan marmar yang saiz kecil ni mungkin ambil masa 60 saat sahaja. Okay, dia kata lebih cepat lah. Okay, masanya lebih singkat, jadi kadar tindak balasnya lebih cepat. So analisis data, so disuruh bandingkan. So bandingkanlah mana besar, mana kadar tindak balas yang cepat, mana kadar tindak balas yang lambat. Okay. Oh sorry, first disuruh bandingkan masa. Okay, yang kedua disuruh bandingkan kadar tindak balas. So masa untuk ketulan yang ini besar. Okay, saya letak sini 120 misalnya. Okay, cebisan marmar yang saiz kecil ni kita anggap 60 saat lah. Okay, so kita disuruh bandingkan, so kita boleh katalah ketulan masa yang diambil untuk gas, untuk mengumpulkan 30 cm padu gas bagi ketulan marmar yang bersaiz besar adalah lebih besar berbanding masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas, okay, bagi cebisan marmar yang bersaiz kecil. Okay, itu dia punya perbandingan dari segi masa. Perbandingan daripada segi kadar tindak balas. Okay, so kadar tindak balas ketulan marmar yang bersaiz kecil adalah lebih besar, lebih kecil. Kadar tindak balas ketulan marmar yang bersaiz besar adalah lebih kecil berbanding dengan kadar tindak balas cebisan marmar yang bersaiz kecil. Ingat ya, kalau masa ini kecil, kadar tindak balasnya tinggi. Kalau masa ini besar, kadar tindak balasnya adalah rendah. Okey, ini kamu kena ingatlah, dia terbalik. Okey, adakah hipotesis diterima? Okey, diterima. Bagaimanakah saiz marmar mempengaruhi kadar tindak balas antara marmar dengan asid hidroklorik? Okey, marmar ini sebenarnya dia adalah karbonat. Okey, dia adalah karbonat. So, gas apa yang terkeluar tadi? Okey, gas yang terkeluar tadi itu adalah gas karbon dioksida. Okey, ini adalah gas karbon dioksida. Okey, CO2. Okey, karbon dioksida. Okey. So, ujian gas karbon dioksida ni kamu kena tahu juga macam mana nak tahu ini gas karbon dioksida ke tidak. Okey. Kamu boleh guna air kapur. Okey, gas karbon dioksida ini akan mengeruhkan air kapur. Okey, jadi apa yang sebenarnya yang berlaku? Okey. Ya, ada orang masuk ke?
Okey, so apa sebenarnya yang berlaku? Okey. Kita anggaplah kalau daging tu besar kan macam ni ha. Kita anggap kalau saiz marmar yang besar, ini rupa dia. Okey. Kalau ada saiz marmar yang kecil, ini rupa dia. Okey, lebih kurang lah. Okey. So, ini saiz yang besar, ini saiz yang kecil. Ada banyak lah. Yang kecil ada banyak lah. Tak sempat lah saya nak lukis semua. So, apa yang berlaku? Okey. Macam saya kata, dia melibatkan pelanggaran. So, asid hidroklorik tadi, okey, kalau dia berlanggar dengan yang saiz yang besar, okey, ruang dia, isi padu dia, okey, ruang dia berlanggar tak banyak. Belah sini tak banyak. Okey. Nilainya adalah besar. Okay, luas yang jumlah luas yang terdedah pada asid hidroklorik itu adalah sedikit. Okey, ruang yang terdedah ni yang ni lah. Okey, belakang apa semua ni. Okey, keliling dia. Okey, adalah sedikit. Tapi kalau saiz marmar itu kecil, okey, luas yang terdedah pada asid sulfurik itu adalah lebih banyak. Okey, so menyebabkan pelanggaran antara asid sulfurik dengan marmar, itu molekul asid sulfurik dengan marmar itu adalah lebih tinggi. Okey, sama konsep macam daging tadi itulah. Okey. Ayam yang besar, okey, bila kamu goreng, okey, ruang yang kena minyaknya sebenarnya adalah sedikit. Okey, isi padu, luas yang terkena pada minyak yang panas atau haba itu adalah sedikit. Okey, tapi kalau kamu pakai daging cincang, okey, jumlah luas yang terdedah pada api itu adalah banyak. Okey, sebab satu ini pun dah isi padu isi padu. Luas dia pun kalau kamu kira, kalau kita boleh kira, okey, jumlah luas cebisan kecil ini akan dapat lebih besar daripada daripada ketolan yang besar. Okey. Saiz ini sebenarnya dia lebih spesifik kepada jumlah luas. Okey, jumlah luas yang terdedah. Kalau saiz besar, kamu kena hafal, kalau saiz besar, jumlah luasnya adalah kecil. Kalau saiznya kecil, jumlah luasnya adalah besar. Okey? Faham ini? Paham. Faham ya? So, kita tengok eksperimen yang 4.4. Okay, ini adalah menguji kehadiran mangkin. Okay, kita menguji kehadiran mangkin. Okay, untuk mengkaji kesan kehadiran mangkin terhadap kadar tindak balas, so mangkin ini adalah MV. Kadar tindak balas ini adalah RV lah. So, dikatakan sini jika mangkin hadir, okay, maka kadar tindak balas meningkat. Okay, A, dimanipulasi kehadiran mangkin. B, bergerak balas, okay, masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas, okay, yang dimalahkan adalah suhu, isi padu dan keperkatan asid hidroklorik. Okay. Bahannya adalah ketulan zinc bersaiz kecil, okay, asid hidroklorik 0.1 dan larutan kuprum 2 sulfat. Okay. So, masuk ke sini ada kelalangkung semualah, okay, dia punya radas. Okay, cara yang sama, okay, dia punya prosedur masih lagi sama macam prosedur eksperimen 4.3 tadi. Okay. Yang berbeza adalah yang kat sini. So, yang berbeza adalah dekat situ. So, dia kata kat sini, nombor 3 ya, sukat 40 cm asid hidroklorik, okay, asid hidroklorik cair. Okay. Kamu hati-hati ya. Kalau kita, andai katalah kita ada buat eksperimen ni, saya pun tak sure kita boleh buat ke tak dengan situasi pandemik sekarang ni. Okay, walaupun kamu nampak dia adalah cair, okay, walaupun kamu nampak dia adalah cair, kalau kena tangan kamu, okay, kamu tetap kena alirkan air paip pada tangan kamu. Okay, sebab walaupun cair, okay, kamu kena faham ya, asid hidroklorik ni adalah bahaya. Dia cair ke, dia pekat ke, bahaya dia tetap sama. Okay, so hati-hatilah kalau kita buat eksperimen ni, in case lah kalau kita buat eksperimen ni, asid hidroklorik ni adalah benda yang kamu tak boleh main. Walaupun dia kata cair, okay, kamu tetap tak boleh main dengan dia. Dia adalah agak berbahaya. Okay,
Dia cair ke pekat ke bahaya dia tetap sama. Sebab kalau kamu belajar lah, ini adalah asid yang kuat. Okey, asid terbagi pada dua, asid kuat, asid lemah. So ini adalah asid kategori asid yang kuat. Okey, asid lemah tu apa tu yang macam cuka kamu guna untuk masak, itu asid lemah. Okey, itu adalah asid lemah. Ini adalah asid yang kuat. So bahaya. Walaupun dia pekat ke cair ke, bahaya tetap sama. Okey, dengan menggunakan sinar penyukat, okey, sukat asid hidroklorik, okey, kemudian tuang asid yang disukat dalam kelalangkun yang bersih, okey, dituang, so sama saja. Kemudian dikata timbang 2 gram ketulan zinc yang bersaiz kecil untuk menggunakan neraca elektronik, kemudian masukkan. So ambil ketulan zinc tadi, okey, timbang 2 gram, masukkan dalam ini. Okey, tutup kelalangkun serta-merta. So macam tadi lah, tutup kelalangkun serta-merta dengan salur penyambung. Salur penyambung ni sambung kepada biuret. Okey, so perhatikan bacaan biuret apabila 30 cm padu gas telah dikumpulkan dalam biuret. Okey, hentikan. So macam tadi, dah cukup 30, so stop. Kemudian ulang eksperimen dengan menggantikan 40 cm padu asid hidroklorik cair tadi. Okey, digantikan juga masih lagi sama, asid hidroklorik itu masih sama, tapi dicampur dengan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, larutan kuprum 2 sulfat. So, dia kata kat sini, campuran yang kelalangkun, lepas tu masa yang dia ambil untuk mengumpulkan gas sebanyak 30 cm padu. Okey, so dekat sini kamu rasa mana yang cepat masa yang dia ambil? Ketulan zinc, asid hidroklorik cair dan larutan kuprum. Yang mana satu? Yang bawah tu. Yang bawah tu, okey. Yang bawah ni kan, okey. So kamu pilih yang bawah kan. So betul lah, okey. So kat sini kita boleh nampak antara dua ni ada satu berbeza. Okey, satu ada larutan kuprum 2 sulfat, satu lagi tidak ada. So automatik kita boleh tahu larutan kuprum 2 sulfat ini adalah mangkin. Okey, dia bertindak sebagai mangkin. Jadi dia mempercepatkan apa kita panggil ni? Kadar tindak balas. Okey, dia mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, dia meningkatkan kadar tindak balas. So larutan kuprum 2 sulfat ini dia meningkatkan kadar tindak balas. Okey. So ketulan zinc dengan yang sebenarnya yang berinteraksi yang bertindak balas sebenarnya adalah antara zinc dengan asid hidroklorik cair saja. Okey, larutan kuprum 2 sulfat ini bertindak sebagai mangkin. Okey. So gas yang terhasil dekat sini adalah gas hidrogen lah. Okey, gas yang terhasil kat sini adalah gas hidrogen. Okey, dia pun tak terang, saya rasa tak perlu tahu kot. Okey, so nombor 1 bandingkan masa. So masa kita boleh cakap masa yang bawah ini singkatlah masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Okey, bagi ketulan zinc dan asid hidroklorik cair adalah tinggi ataupun lama. Okey, berbanding masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas untuk ketulan zinc, asid hidroklorik cair dan larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Nombor 2 disuruh bandingkan kadar tindak balas. So kadar tindak balas ketulan zinc, asid hidroklorik cair dan larutan kuprum 2 sulfat adalah tinggi berbanding kadar tindak balas ketulan zinc dan asid hidroklorik cair. Okey. So, adakah hipotesis diterima? Diterima. Okey, nyatakan faktor kadar tindak balas yang dikaji dalam eksperimen ini. So, makinlah. Okey, makin. Bagaimanakah faktor ini tersebut mempengaruhi kadar tindak balas? Okey. So, dia meningkatkan kadar pelanggaran. Okey, bahan tindak balas. Okey, masih lagi sama. Okey, konsep dia masih lagi sama. Okey. Mangkin ini dia macam saya kata tadi awal-awal, mangkin ini dia tidak akan mengganggu. Okey, dia tidak akan mengganggu hasil tindak balas. Kalau hasil tindak balas dikata ada gas hidrogen, so gas hidrogen akan terhasil lah. Okey, sama juga macam kamu masak ayam tadi, ayam cincang dengan seketul ayam. Okey, bila kamu siap goreng,
masih lagi dua-dua tu kita panggil sebagai rasa dia masih lagi sama rasa seperti ayam goreng lah. Yang cincang tu pun rasa macam ayam goreng. Yang ketul besar tu pun masih lagi rasa macam ayam goreng. So dia silap. Oh, tak ada kaitan dengan tu. Sorry. Itu jumlah apa size. Okay. Kalau yang ini nak cerita mungkin ni nak cerita pasal analogi macam susah. Sebab kalau contohlah saya bagi sini lah senang. Okey. Contohnya kalau bahan A tambah bahan B, okey, kamu akan dapat A dengan B ni campur lah. Okey, lebih kurang macam tu lah. A dengan B ni akan bukan bercampur, bersambung. Okey, ini contoh paling ringkas lah saya boleh fikir sekarang ni. Okey, tapi kalau kamu buat A tambah B kemudian tambah C. So, kat mana makin ni? Yang mana satu makin? C. C itu adalah makin. So, apa yang berlaku dekat sini adalah A dia akan sambung dengan C kemudian dia sambung dengan B. AB tu contoh lah. AB tu contoh bahan tindak balas. Kemudian apa yang berlaku, ini bukan dia punya hasil tindak balas, hasil tindak balas dia akan jadi A dengan B juga. A dengan B, A dengan B bersambung, okey, tambah C. Okey, makin ni C ni akan bertindak balas juga dengan A dengan B tadi. Okay, lepas tu dia akan keluar balik. Dia masuk, lepas tu dia keluar balik. Okey, sebab fungsi C ni, fungsi makin ni hanyalah mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, dia tidak akan mengganggu produk akhir dia. Okey, hasil tindak balas AB. Okey, dia tidak akan mengganggu. Okey, itu dia punya makin lah. Okey. Untuk gas tak ada eksperimen. Okey. Selain faktor yang dikaji dalam eksperimen 4.1 dan 4.4, okay, satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ialah tekanan. Okay. Tekanan mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas dalam keadaan gas. So, kalau kamu menggunakan gas, so kita boleh kaji dari segi tekanan lah. Bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas yang dalam keadaan gas, kadar tindak balas lazimnya meningkat apabila tekanan meningkat. Okay. Namakan dua proses industri yang menggunakan tekanan tinggi untuk meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Yang ini saya rasa ini kamu belajar dalam form 4 saya rasa. Okey, ada dua proses industri yang menggunakan tekanan yang tinggi untuk kadar tindak balas. Okey, cuba cari sekarang. Okey, apa nama proses dia? Okey, dalam industri. Kamu belajar form 4 saya rasa. Ada dua. Nah, kamu Google ke, kamu carilah cepat. Okay, cari apa nama proses dia. Ada dua. Dua-dua ini ada kita buat dekat kilang lah. Dapat ke? Apa nama proses industri yang menggunakan tekanan yang tinggi untuk meningkatkan kadar tindak balas?
Masih ada dengan saya ke? Belum masih sih, tapi belum jumpa. Nak jumpa ah. Yang lain senyap je. Kong pun senyap je. Florin senyap, Olivia senyap. Masih bersama dengan saya ke? Masih cari, cikgu. Masih cari yang cari. Ini form 4. Saya tak pastilah tapi saya rasa form 4 sebab kalau dia dah soal ni maksudnya mesti form 4 kamu dah belajar. Kalau tak dia takkan soal. Okey, saya nampak jawapan tadi. Mana? Okey, Olivia cakap proses Haber. Okey, betul. Proses Haber. Salah satunya adalah proses Haber. Okey, proses Haber ni digunakan untuk menghasilkan amonia. Okey. Satu lagi. Proses Haber ni menghasilkan amonia. Okey. Isteri saya cakap, kamu ada belajar masa form 4. Apa satu lagi? Satu lagi dalam proses ni nama Melayu. Nama dia nama Melayu. Proses penyaduran logam, cikgu. Bukan. Itu bukan. Ya, saya sebutlah. Okay. So, first adalah proses Haber. Okay, proses Haber ni kita nak masukkan gas amonia. Sorry, gas sama. Kita nak masukkan amonia. Okay, dengan membuat apa dengan tekanan yang tinggi lah kita campurkan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Okay, kita campurkan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Okay, dalam tekanan yang tinggi akan masukkan amonia. Okay, kemudian proses satu lagi tu adalah proses sentuh. Okey, kita panggil sebagai proses sentuh. Okey, proses sentuh ini nak menghasilkan asid sulfurik. Okey, untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey, so itu pun sama juga menggunakan tekanan yang tinggi. Proses sentuh ni complicated sikit. Saya pun tak ingat apa dia punya bahan. Okey, salah satunya sulfur lah. Okey, dan juga ada oksigen dah silap saya. Okey, so dua benda ini. Okey, proses Haber dengan proses sentuh. Okey, kedua-duanya asasnya adalah gas, okey. Dengan meningkatkan tekanan dia meningkatkan kadar tindak balas, okey. Dia punya cara meningkatkan kadar tindak balas ni masih lagi sama, konsepnya masih lagi adalah sama, okey. Konsep dia kita anggap 5F dengan 5E kita masukkan dalam satu kelas yang sama, okey, tapi kali ni kelas tu kita potong separuh. Tapi jumlah pelajar dalam itu masih lagi sama. Jadi kat sini kita boleh kata kadar pelanggaran antara pelajar 5E dengan 5F masih lagi akan jadi bertambah. Okey. Okey, akan bertambah juga. So maksudnya akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey. So sama je lah sebenarnya semuanya. Kalau soalan tanya bagaimana, sebab dia meningkatkan kadar pelanggaran. Okey. Cuma yang saya katalah, saya pun tak sure lah dalam exam kamu macam mana dia nak soal. Okay. Tapi secara amnya, semua faktor-faktor tadi tu sebenarnya, okay, cara dia meningkatkan kadar tindak balas adalah dengan meningkatkan kadar pelanggaran antara meningkatkan kadar pelanggaran antara molekul bahan tindak balas. Okay. Keempat-empatnya, kelima-lima faktor tu adalah sama sahaja. Okay. So kita tengok kat sini, praktis formatif 4.2 simple sahaja. Okay.
Simple saja. So ada 3 soalan. So buat semualah dalam buku nota kamu. Buat semua praktis formatif 4.2. Okay, nombor 1. Nyatakan 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So 5 tadi itulah. Okay. Suhu, tekanan, saiz, mangkin dan juga suhu, tekanan, saiz, mangkin, kepekatan. Okay, kepekatan 5 tadi itulah. Okay. Ada dekat awal-awal tadi. Okay. Lengkapkan pernyataan yang berikut. Okay, kongsi semakin tempat kosong, suhu bahan tindak balas semakin tinggi. So, semakin apa ni? Semakin apa? Semakin tinggi ke semakin rendah? Rendah. Semakin rendah? Semakin tinggi. Semakin tinggi. Okey, semakin tinggi suhu, so semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, yang ni bawah semakin apa? Semakin ni kepekatan semakin tinggi kadar tindak balas. So semakin apa ni? Semakin meningkat. Okey, boleh lah tu. Semakin meningkat ataupun semakin tinggi pun boleh, tak ada masalah. Semakin meningkat kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, last kali C. Semakin apa saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Semakin besar ke semakin kecil? Kecil. Okey, bagus. Semakin kecil. So, semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Last kali. Nombor 3, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas. So, apa faktor dia? Ada 5 faktor. So, satu saja yang akan melibatkan gas. So, faktor yang mana? Baru je kita bincang beberapa saat lepas. Apa dia? Tekanan. Tekanan. Okay, bagus. So, itu sajalah. Itu saja untuk subtopik ini, itu sahaja ke. So, latihan ni kamu hantar kepada saya lah nanti. Salin soalan, salin jawapan. Okay, nak tunjuk yang kamu buat lah. Okay, walaupun kita dah bincang dalam Google Meet ini. Okay, so macam biasa, itu sahaja untuk hari ini. Okay, so saya stop recording sekarang. Kamu jangan live lagi ya, sebab perlu juga gambar kamu dalam saya punya RPH. Macam mana nak stop recording ni? Okay.